Hari ni kita akan belajar apa itu oscillator, stokastik dan RSI, cara guna di TradingView. Macam biasa, dah 2-3 minggu sebelum ni kita banyak belajar di TradingView lah. Kita dah belajar MACD, kita dah belajar moving average. Jadi untuk hari ni kita belajar pula oscillator stokastik. Tuan Ilyas, betul ke saya sebut? Betul. So saya nak buka saya punya chart di TradingView. Tengok ni nak loading pun lama tuan-tuan dan puan. Ada yang kata Macam RSI mana dan stokastik ni favorite indicator. favorite indicator terbaik tu. Okay, jadi kita nak belajar lah apa dia, macam mana nak guna stokastik, macam mana nak guna RSI. Okay, jadi saya pun baru je ajar dengan saya punya student-student ni apa fungsi stokastik RSI ni sebenarnya, apa benda je orang ni, apa fungsi dia. Apa fungsi stokastik RSI ni. Kita kena tahu bahawa mereka berdua ni sebenarnya tergolong di dalam kategori oscillator. Okay. Jadi apa itu oscillator? Oscillator ni ada apa orang kata, perkara yang kita nak tengok lah. Okay. Perkara yang kita nak tengok di dalam oscillator, satu adalah kita nak tengok sama ada dia overbought atau oversold. Overbought atau oversold. Okay, oscillator. Jadi kemudian apa lagi fungsi oscillator? Kita nak tengok, cari-cari sama ada tak divergence. Divergence. Okay. So oscillator sebagai overbought atau oversold, keadaan overbought atau oversold, kemudian kita nak cari divergence. Okay, jadi indikator yang kita guna hari ni adalah apa Anis? RSI dan stokastik Ya, betul. RSI dan stokastik lah yang kita akan pakai. Okay, jadi macam mana nak guna? Senang saja. Okay, ni untuk pembelajaran ya tuan-tuan dan puan. Jangan cakap ini apa saya suruh beli ke apa, tidak. Ni kita nak belajar macam mana nak menggunakan. Jadi saya pun nak pilih lah kaunter-kaunter yang kayangan supaya anda ni tak adalah nak apa, kata saya bagi buy call ke apa ke, nak ambil Nestle RM137 seunit nak beli Nestle. Okay. Macam mana nak gunakan indikator? Okay. Tadi notes tadi dah hilang tapi anda ingatlah dalam kepala. Okay, saya takkan repeat lagi. Macam mana nak menggunakan indikator RSI? So saya tutup dululah yang lama ni. Minggu lepas belajar MACD kan. Okay, saya tutup MACD. Saya akan tambah. Pergi kat bahagian indikator, pergi dekat bahagian relative strength index. Okay, relative strength index. Tuan Ilyas Saya nak mungkin boleh besarkan terus besarkan screen lah. screen. Kita besar terus screen lah. Okay, besar boleh. terus screen. Tekan relative strength index, maka keluarlah satu oscillator dekat bawah. Okay, oscillator yang kita panggil sebagai relative strength index. Okay, RSI. Jadi anda boleh tengok dekat RSI ni, okay, macam saya cakap tadi, kita boleh tentukan yang mana overbought dan mana oversold, keadaan overbought dan oversold. Jadi simple, sangat simple. Nampak tak dekat TradingView ni kita ada line, okay, 30 dekat bawah dan juga 70 dekat atas. 70. Jadi keadaan di mana bila line RSI ni berada di atas 70, okay, kita akan panggil dia sebagai overbought. Overbought tu maksudnya dah banyak terlebih pembelian. Banyak pembelian overbought. Ya tuan-tuan. Overbought tuan-tuan. Okay. Atas overbought ni maksudnya apa? Maksudnya ada potensi dah sampai dekat puncak lah. Dah banyak, tengah ada momentum. Okay, tengah naik dengan dahsyat. Okay, itu overbought dan ada possibility dah sampai puncak. Jadi kat mana oversold? Oversold adalah keadaan di mana dia tak muncul pula. Tak ada pula. Tak apalah, saya type baru. Oversold ni terlebih jualan. Okay, terlebih jualan maksudnya ada potensi dah berada di lantai. Saya cakap potensi tuan-tuan dan puan. Bukannya confirm dah ada kat lantai. Tidak. Bila dah jadi oversold, okay, kalau dia breakout ke bawah pun boleh. Kalau overbought, memang dah terlebih jualan, tetapi terlebih belian, tapi boleh je, masih boleh lagi nak breakout ke atas. Sebagai contoh kita tengok region kat sini. Dia dah overbought tapi masih lagi maintain
dekat atas. Okey. Jadi sebenarnya RSI dan juga stochastic RSI ni sangat best kalau kita guna di dalam ranging punya market. Kita cakap ranging market. Kita ada market yang ranging dan kita ada market yang trending. Ni kita panggil trending, ni kita panggil ranging. Okey. So kalau ranging ni maksudnya dia sideways. Bila kita guna indicator senang je. Kita tunggu dia oversold, kita long. Bila dia overbought, kita short. Macam tu lah. In out ikut indikator overbought oversold je. Kalau dia trending lah. Tapi kalau dia ranging, kalau dia trending, okay, permulaan kepada trend tu ada kemungkinan oscillator akan memberikan signal yang salah. Permulaan kepada trend. Bila permulaan trend, oscillator biasanya bagi signal salah. Sebab permulaan trend tu, waktu breakout, oscillator biasanya akan dah tunjukkan keadaan overbought. Walaupun dah overbought, dia akan tetap breakout juga. Okay. So itu fungsi yang pertama lah oscillator. Kita nak tengok bahagian overbought dan juga oversold. Kemudian kita nak cari ada tak divergence. Tuan-tuan puan-puan. Divergence ni lah yang membuatkan sesuatu sesuatu indikator tu menjadi leading punya indikator, divergence. So kita boleh nampak divergence kat sini, okay, di mana harga membuat high yang baru daripada high yang sebelumnya, tetapi kita tengok dia punya low pula, dia punya indikator pula RSI ni, okay, membuat puncak yang bukan yang paling lebih tinggi pada puncak sebelum ni. Okay, so ini kita panggil divergence. So kalau dia nampak divergence ni, kita boleh expect harga nak buat correction. Okay, so itu fungsi kedua divergence yang kita boleh tengok melalui RSI lah, overbought oversold. Okay, kalau nak entry, kita patut tengok stochastic atau RSI. Tuan-tuan perempuan. Jadi saya nak jelaskan dekat sini. Kalau nak entry, okay, indikator hanyalah sebagai pembantu saja. Indikator saya suka tegaskan. Indikator ni nak bantu. Tapi yang menjadi primary, maknanya dia secondary saja. Secondary indicator. Maknanya dia cuma nak kukuhkan reason kita je. Dia bukanlah punca utama kita nak beli atau jual. Dia tak boleh jadi punca utama. Dia mestilah jadi reason yang mengukuhkan saja keputusan kita. Okay? Tapi kalau nak buat decision untuk beli atau jual ke apa, sentiasa refer kepada kita punya support and resistance dan kita punya entry lah, sama ada buy on breakout, buy on dip ataupun buy on buy at support. Okay, so ini adalah primary. Itu sebab kita ajar support and resistance. Okay, itu yang paling penting. Indikator ni sebagai pembantu sahaja. Okay, jelas? Okay, jelas? Kita ada seramai 237 Anis pada hari ni nak belajar pasal RSI. Ramai. Tahniah. Kita live dekat beberapa platform lah bagi mereka yang tak tahu. Okay. Jadi next, habislah ke nak lagi? Habis sudah. Habis ke nak? Ke ada hutang lagi? Ada lagi. Ada lagi stochastic. Okay. Stochastic masukkanlah stochastic. Okay. Konsep dia sama je tuan-tuan perempuan. Okay. Biasanya bila RSI tinggi, stochastic pun tinggi juga. RSI kat bawah, stochastic kat bawah juga. Fungsi dia sama. Okay. Kita nak tengok keadaan overbought ataupun oversold. Okay. Kemudian kita nak cari divergence. Okay. Cumanya perbezaan antara stochastic dan juga RSI ni, okay, saya just note kat sini perbezaan. Stochastic ni lebih sensitif, okay? RSI kurang sensitif. Jadi bila lebih sensitif, lebih signal. Dan bila lebih signal, lebih false signal. Okay? RSI pula kurang sensitif, kurang signal. Okay? Kurang false signal. Okay? Itu dia perbezaan dia. Okay? Di mana bila kurang false signal, kita boleh buat decision yang kurang salah lah, betul tak? Okay. Tetapi bila kurang signal, boleh jadi tangkap sesuatu saham tu pada harga yang dah tinggi. Okay.
Itu dia notes kita pada hari ini. Perbezaan stokastik lebih sensitif, RSI kurang sensitif. Nampak tak bila saya cakap sensitif tu? Cuba tengok berapa banyak kali RSI overbought compare dengan stokastik. Stokastik ni banyak sangat dia punya overbought, banyak sangat dia punya oversold. Betul tak? Tapi RSI ni overbought. Jadi selagi kalau dah tangkap dekat sini, bolehlah ride sampai atas ni. Tapi kalau kita guna stokastik kat sini dah overbought. Lepas tu dah jatuh daripada kawasan overbought. Okay, so kita banyak sangat signal pun tak sesuai lah. Okay, salam setting RSI dan stokastik default kan Tuan Ilyas. Okay, jawapannya default saja. Okay, jangan jadi chicken and egg. RSI nombor 14 kan. RSI biasanya 14. Maksudnya 14 hari lah senang kita. 2 minggu. Kalau kita nak berfikiran tukar-tukar parameters ni, kenapa tak guna 13? Tuan Ilyas tanya kenapa tak guna 13? Tak ke lagi laju signal tu nanti? Okey, pakailah 13. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi saya tanya anda balik, daripada pakai 13, kenapa tak pakai 12? Kanlah lagi laju kalau pakai 12. Okay. Lepas tu anda pun tak setuju. Macam tu saya tak pakai 12, saya pakai 11, RSI 11. Mungkin lagi laju pada RSI 12. Okay. Jadi benda ni memang sebenarnya kita pakai default aja pun tak apa tuan-tuan perempuan. Kita tak perlu nak adjust setting sebab dia akan berbalik kepada yang saya dah cakap tadi. Lebih sensitif, lebih signal, lebih false signal. Okay. Kita kena imbangkan antara false signal dan juga kita punya ni lah kelajuan signal tu kita nak. Kelajuan signal. Okay, false tu tak betul kan? Ya betul. Okay, adakah stokastik RSI indikator pula gabungan dua-dua indikator ke tuan? Dia adalah satu indikator stokastik yang di RSI kan. Kompleks tak? Okay, stokastik RSI tu adalah stokastik yang di RSI kan. Itu maksud stokastik RSI. Okay, alright, so itulah fungsi stokastik dan juga RSI yang saya nak tunjukkan kepada anda.